Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Nona? Mira doakan anda sentiasa sihat dan sejahtera hendaknya. Seperti yang kita lihat, ramai yang dah mula keluar untuk merehatkan minda dan beriadah bersama keluarga dan teman-teman. Gaya masyarakat kita yang suka makan di luar atau melakukan food hunting kini sudah kembali. Namun dalam keseronokan menikmati hidangan, pemilihan menu yang sesuai dan seimbang jangan diabaikan. Persekitaran yang bersih juga amat penting dan pastikan anda berbelanja dengan bijak. Menarik minggu ini. Malam tu tiba-tiba jantung stop for 10 second. Dah jantung tu dah macam ni. Untuk dalam medical 10 saat tu lama Doktor semua rush datang dan cakap chances tu actually nak survive tu sangat low. Tudung pipa ni adalah hasil kerja wanita bertudung untuk wanita yang bertudung. Melihat isteri dia bekerja dan membenarkan isteri dia berkerjaya, maka janganlah dia lepaskan tanggungjawab dia. Nur Suzilawati Muhammad Nur, 40 tahun, diduga dengan kanser usus atau kanser kolorektal, iaitu kanser ketiga paling banyak menyerang wanita di Malaysia. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini mengalami kanser tahap 4 pada tahun 2020. Setelah selesai menjalani sesi kemoterapi pada Jun 2021, kanser ini menyerangnya kembali buat kali kedua. Namun wanita cekal ini terus positif dan terus berharap agar dia kuat melawan kansernya. Pada bulan Januari 2020, Nur Suzilawati atau lebih mesra disapa Suzi mula menunjukkan simptom apabila sakit di bahagian perutnya. Kemuncak kesakitan berlaku pada 5 Februari tahun yang sama dan dia telah dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan kecemasan. So bila sampai dekat emergency, yang 6 tadi tu dah jadi 3 kali ganda besar. Terus jadi 18 cm. Masa tu tak tahu lagi lah apa. Terus kat emergency, dia warded. Besok tu baru diorang check. Terkejut. Masa tu macam betul ke kan? Tak ada langsung dalam hati tu macam soal. Kenapa kau duga aku ya Allah? Tak ada. Tak pernah langsung terlintas tanya kenapa aku. Tak ada. Pada saya, ini suatu ujian yang sangat besar dalam hidup lah. Sebab saya memang, dalam keluarga saya tak ada sejarah family kena kanser. Dalam keluarga isteri saya pun tak ada sejarah yang kena kanser. Tapi bila kita dapat tahu tu, saya speechless. Saya rasa sedih, memang sedih lah. Tapi sebab saya tak nak tunjuk. Dan lepas tu saya rasa macam memang luluh lah hati saya. So saya tengok muka dia. Dia relax. Suzy dia relax. Dan hati saya cakap, ini benda besar ni, kenapa dia relax kan? Mendapat perkabaran yang kurang enak bukan sesuatu yang mudah untuk ditelan. Namun, ketabahan si isteri menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tenang adalah suatu yang luar biasa. Reda dengan ketentuan ilahi, namun rintangan yang amat perit terpaksa dilalui demi untuk sembuh kembali. Masa tu dia kata okey, tak ada masalah. Sampai satu hari, besok nak operation, malam tu tengah dah duduk kat bahagian HDU lah. Malam tu tiba-tiba jantung stop. Jantung stop for 10 second. Dah jantung tu dah macam ni. Untuk dalam medical 10 saat tu lama So masa tu masa yang jatuh tu memang sebenarnya dengan memang nurse jaga kat depan. Sedar tau tengah tengok nurse tengah prep dah badan untuk nak prepare kan untuk esok. Sedar jatuh, badan tu jatuh macam ni. Rupa-rupanya baru tahu doktor semua rush datang dan cakap besok wife you nak operation and chances tu actually nak survive tu sangat low sebab jantung dah stop. Jantung your wife tadi dah stop for 10 second. So terus masuk ICU. So dekat dalam ICU jantung stop lagi 2 kali. 5 second dengan 3 second. Doktor dah pesan, dia cakap operation ni besar. Dia cakap your wife punya nyawa
bergantung kepada keadaan dia cakap. Dan kami tak berani nak janji lah dia cakap. So tak banyak janji. So macam mana doktor? You doa lah dia cakap. So kat situ saya belajar nak jadi kuat. Sewaktu pembedahan pertama, paru-paru Suzy telah ditebuk kerana dipenuhi air lebih 1 liter kiri dan kanan. Pembedahan kedua pula mengambil masa 8 jam. Dalam pembedahan itu, doktor terpaksa membuang ovari, rahim, apendik dan kelenjar limfa. Ketumbuhan kanser serta usus juga dipotong sepanjang 15 cm. 19 hari bertarung nyawa di hospital, Suzy tetap cekal menempuh dugaan. Tak nak apa-apa, tak nak tengok TV, tak nak pegang phone, tak nak cakap sesiapa, tak nak. Just duduk masa tu kan banyak cakap dengan Allah lah. Macam, aku nak sihat, aku nak kuat, aku ada anak-anak. Macam, bila ingat tu kan macam cakap, aku nak kuat, aku kecil lagi. Bagi aku survive. Macam tu lah. Bila keep on cakap, nak kena kuat, kena fight, anak kecil lagi. Aku kena kuat untuk anak-anak aku dan suami aku. Pas dah operate kan, sebenarnya buang semua. So doktor kata, masa tu target bila dah buang semua, takkan ada tak nak kemo. Sebab kita dah dengar banyak orang cerita kemo tu menyakitkan. So masa dah buang semua tu macam rasa tak ada dah kemo. Tiba-tiba doktor kata, no, walaupun you dah buang semua, you kena kemo juga. Proses pemulihan mengambil masa lebih setahun. Selang 7 bulan daripada didiagnos bebas daripada kanser, keluarga ini diuji lagi. Buat kesekian kali berita sedih dikabarkan kepada mereka. 3 ketulan kanser ditemui di antara jantung dan paru-paru Suzy. Kini Suzy kembali menjalani kemoterapi untuk kali yang kedua dan ketulan tersebut didapati semakin mengecil. Itu saya terkejut sebenarnya sebab wife saya dah buang semua tau. Dia dah buang semua sel-sel kanser. Lepas tu dah operate. Lepas tu wife saya dah buat 10 cycle of chemo. Chemo yang drip tu kan. So, lepas tu setiap 2 bulan dia akan buat dia buat test tau. Nak tengok kanser tu ada ke tidak lagi kan. So, every time buat test tu memang clear tak ada. So, to me dah free lah. Yang kanser kedua ni sebenarnya dia terduduk. Sebab yang masa first tu kena dekat hospital tak nangis. Tapi bila yang ni terduduk sebab kita dah start macam aktiviti dah cycling sehari sampai 20-30 kilo kan setiap hari. Tiba-tiba bila dengar tu macam terkejut lah. Balik tu macam duduk dalam bilik, nangis macam duduk diam lah. Tapi bukan nangis yang apa ni, macam dia jatuh je air mata, bukan yang merugu semua kan. Besok tu keluar dari bilik, act macam normal je dengan anak. So ambil masa tu 1 hari tu je, besok tu dah act macam normal dah. Kesan daripada kemo ni, tangan I terbakar hitam. So dia kering. Kaki I all jadi hitam, nampak tu. Jari-jari I semua hitam. Tapak kaki I nampak jadi hitam. Bukan mudah untuk menerima kenyataan pedih yang sama buat kali kedua. Kesan kemoterapi sebelum ini juga masih belum pulih sepenuhnya, namun dia terpaksa berjuang kembali. Walaupun berhadapan dengan dugaan yang amat perit, Suzy pasrah dan sentiasa bersyukur mempunyai suami yang amat menyayanginya dan menjadi penguat semangat untuk dia terus bangkit melawan penyakitnya sekali lagi. Husband, dia ada sentiasa. Dia memang ada, dia macam masa ada kan lama tak berjalan. So everything kena macam nak mandi, nak preparation untuk uruskan diri masa mula tu memang susah. So nak pakai baju, nak balik semua, everything husband yang prepare. Dia yang siapkan dengan anak-anak. And kawan-kawan pun mainkan peranan yang penting. Bila masa tu diorang akan ambil turn datang setiap hari teman. Sebab kita boleh keluar kan, dia akan teman daripada siang sampai malam. So gila-gila yang ambil turn. So bila benda macam ni kan, sebagai seorang pesakit kanser ni, kita memang sangat memerlukan positif support daripada family and kawan-kawan. Lebih dekatkan diri pada Allah lah, sebab Allah tu yang bagi ujian. Macam sakit, so Allah juga yang boleh menyembuhkan. Itu yang kedua lah.
So suami kena sabar, dan suami kalau boleh, kalau isteri tu kanser, buat isteri kita happy all the time. Bukan kita buang rasa panas baran, buang sifat malas, buang sifat tak pedulikan isteri. Nak sangat travel yang jauh. Maksudnya nak keluar daripada Malaysia, sebab bila kita dalam kemo, kita nak pergi pulau pun doktor ada buat surat. In case of apa-apa jadi kat kita, doktor dah sediakan surat tu macam kat tempat tu untuk bawa kita kat hospital, kita ada ubat apa kan macam tu. Jadi kita sangat limited. So kalau dah tak payah kemo, wah bestnya nak travel, nak naik flight jauh sikit. Allah tidak memberi ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Semoga keluarga ini dipermudahkan segala urusan dan terus tabah mengharungi dugaan. Hari ini Mira seronok sangat dapat berkunjung ke Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur. Terletak di tengah-tengah pusat bandar dengan kemudahan awam seperti monorail. Lokasi ini sangat strategik kepada mereka yang ingin keluar berhujung minggu sambil membeli belah. Fashion kali ini mengetengahkan koleksi tudung daripada Tudung People. Jenama ini pernah menghasilkan koleksi tudung menggunakan 100% botol plastik yang dikita semula. Terkini mereka mengeluarkan rekaan tudung bermotifkan warisan tradisi tempatan yang eksklusif. Tudung People yang diasaskan oleh Fazrina Aziz mula bertapak dalam dunia fashion muslimah tanah air sejak tahun 2011. Fazrina, graduan dalam jurusan seni bina, sentiasa tampil dengan idea unik bagi menghasilkan koleksi dengan rekaan yang bersandarkan keperluan dan tujuan. Misalnya koleksi Le Ocean ini begitu istimewa kerana dihasilkan daripada botol plastik yang dikitar semula, hasil pemerhatiannya mengenai pencemaran laut. Pada waktu tu, it was my first time di Pulau Pantai Timur. Jadi saya rasa, ya Allah, Tuhanku cantik sangat-sangat. Cuma saya jumpa banyak plastik botol, plastik sampah di dekat laut pun ada, di pesisiran pantai pun ada. Jadi saya pun rasa macam kita perlu buat sesuatu. What should I do as a brand to create awareness in Malaysians? So that's when saya berkolaborasi dengan Cloth Care to create selendang printed yang dibuat daripada 6 recycle plastik botol. Motif, corak dan juga warna-warna air ocean sangat diinspirasikan oleh kehidupan di laut. Jadi kita banyak menggunakan warna biru, hijau, warna merah bata sebab saya rasakan kehidupan laut ini sangat warna-warni. Jadi kita cuba terapkan semua warna-warna di laut di dalam shawl kami. Setiap keluaran edisi terhad termasuklah Le Cucuk Sanggul ini menggunakan sutera satin dari Korea. Fabriknya ringan, lembut dan mudah dibentuk. LE Cucuk Sanggul merupakan edisi khas sempena ulang tahun ke-10 Tudung People. Inspirasi di sebalik koleksi LE Cucuk Sanggul ini, kita mahu buat satu selendang design based on mahkota wanita. Jadi kalau nak kata mahkota wanita bukan tiara, tapi kita rasa kita balik kepada zaman silam, which is Cucuk Sanggul. Jadi kita banyak memainkan dengan implikasi serta cucuk sanggul. Jadi warna-warna pemilihan cucuk sanggul juga kita mempunyai 3 warna, which is gangsa, silver dan juga rose gold. Jadi kita rasa macam dia sangat elemen Melayu lama dan kami juga ingin combine dengan our favourite signature iaitu flora. Kenangan permainan sewaktu kecilnya turut diabadikan dalam rekaan khas Wayfarer tradisi sempena sambutan Hari Malaysia September lalu. Tudung yang saya pakai hari ini adalah Wayfarer tradisi.
Jadi tudung ini diinspirasi daripada permainan tradisional kita waktu kita kecil-kecil seperti congkak, gasing, tenteng. Kami mahukan sedikit kelainan dan juga kita ingin mengimbau kembali zaman kanak-kanak. Jadi kita mahulah buat satu desain tudung yang boleh menjadi satu imbauan kisah silam waktu kecil-kecil. Memahami keperluan seorang ibu yang sibuk seperti dirinya sendiri, tudung yang mudah dikenakan pastinya pilihan yang tepat. Saya pun baru je mempunyai seorang anak, tak sempat nak gosok tudung sebab saya faham sangat ibu-ibu di luar sana tak ada masa nak iron tudung. Salah seorangnya adalah saya. Kalau kita nak iron, jangan gunakan iron press. Kita guna steam iron. So insya-Allah tudung ironless itu akan kekal ironless. Dilema yang sering dihadapi wanita bertudung ketika menjalani aktiviti riadah dan sukan ialah pemilihan fabrik yang sesuai untuk kekal selesa. Kami mula design sports hijab ini untuk semua wanita hijabi yang aktif. Sebab saya rasa macam tak banyak sangat hijab ataupun sportswear yang memang fokus on muslimah. Jadi kita mempunyai banyak design sports, ada total 6 currently untuk muslimah yang aktif ataupun gedik-gedik santai je ataupun muslimah yang mahu aktif tapi tetap bergaya. Inspirasi saya adalah wanita harian Malaysia yang hidup aktif bersukan. Fabrik juga mempunyai nanotech infused menjadikan dia antibakteria, anti bau dan anti kepak. Seperti itu, kita juga mempunyai patented design iaitu attached inner with all of our instant design. Jadi tak perlu risau kalau kita pakai instant nak kena pakai inner ke atau pakai instant rambut terkeluar ataupun terlari-lari ke tudung tu sebab all of our instants comes with attached inner. Jadi memastikan tudung itu tetap di tempatnya. Selain memastikan setiap koleksinya sesuai buat setiap lapisan wanita, Fazrina juga berharap agar perniagaan yang dijalankan ini menjadi saham akhiratnya dalam membawa trend pemakaian patuh syariah agar menjadi ikutan. Tudung itu merupakan melambangkan pemakaian tudung orang Malaysia. Jadi bagi Faz, tudung people ni adalah hasil kerja wanita bertudung untuk wanita yang bertudung. Jadi kebanyakan kita design untuk wanita di Malaysia, even design prints pun kita banyak berlandaskan tradisi dan juga sejarah Malaysia. Mengikut trend terkini, seni bina kayu sering menjadi pilihan dan kegemaran ramai. Bagi mendapatkan hasil kerja kayu yang unik dan bermutu untuk rumah, gazebo dan perhiasan lanskap, ikuti perkongsiannya selepas ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Maliza binti Datuk Haji Muhammad Taufiquddin Hashim. Okey, kita cerita mengenai syarikat MPH ini. Sebenarnya kami telah ditubuhkan start tahun 1990-an, di mana pada mulanya kita cuma melibatkan diri dalam bidang landscape di DBKL dan juga pembersihan di kawasan sekitar KL dan Selangor lah. Pada tahun 2010, kami mula beralih kepada bidang perkayuan, di mana kita mula membuat perabot-perabot kecil dan perabot-perabot taman seperti buaian kayu, meja kayu dan peralatan-peralatan taman. Namun pada tahun 2015, permintaan untuk rumah kayu semakin tinggi dan kami daripada syarikat MPH mula membuat struktur-struktur lebih besar seperti rumah kayu dan juga gazebo dan sehingga hari ini. Okey, apa bezanya kami dengan syarikat-syarikat yang lain? Kelebihan MPH adalah MPH kebanyakan perabot yang kami gunakan adalah daripada kayu jati tempatan ni, bukan kayu jati import, iaitu kami menggunakan kayu jati perlis. Apabila pihak syarikat MPH mendapat tempahan rumah kayu ataupun gazebo, kita ada beberapa langkah yang kita buat, iaitu pertama kita keringkan dahulu kayu dan kemudian ada beberapa proses dari segi proses ketam kayu, daripada proses segi melicinkan kayu dan juga pemotongan. Setelah itu, pihak kami akan mendirikan satu rumah kayu yang diminta oleh pelanggan tu di tapak kami lah.
Apabila rumah kayu telah siap dibina di sini, jadi kami akan menghubungi semula pihak pelanggan untuk melihat rumah yang telah ditempah. Dan apabila pelanggan telah berpuas hati, kita akan buka semulalah dan mula memasangkan rumah tersebut di tempat pelanggan. Syarikat MTH juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak MTIB yang selalu mendukung kami dalam usaha-usaha memasarkan produk-produk kayu jati tempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Bagi anda yang ingin mendapatkan rumah kayu ataupun gazebo ataupun produk yang berasaskan kayu, boleh hubungi kami di nombor yang tertera ataupun boleh lawati IG kami di MTH Teakwood. Pandemik COVID-19 memberi impak besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, khususnya peniaga. Pernah mengusahakan perniagaan makanan, Shirin Syafiqah Mohamed Aziz terpaksa mencari alternatif lain selepas sumber pendapatannya terjejas. Resin epoksi yang dikenali juga sebagai polipoksida boleh dibuat menjadi plastik yang padat. Dengan sukatan yang betul, cecair resin yang dicampurkan bersama bahan pengeras akan bertukar menjadi pejal. Hai, saya Shirin dari omaresin.my. Kami menghasilkan buku nota, tempat letak aksesori, koster dan bermacam lagi berasaskan cecair resin. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat notebook dan tempat letak aksesori. Bahan-bahan yang diperlukan adalah alat pengering rambut, topeng pernafasan, sarung tangan, cawan plastik, sudu plastik, batang aiskrim, bahan pengeras, cecair resin, acuan, pewarna resin, cebisan kertas emas, pasir, cengkerang dan alat sukatan. Sebelum kita mulakan, kita perlu memakai glove dan topeng pernafasan kerana cecair resin adalah sejenis bahan kimia. Jom kita mulakan. Kita boleh mulakan bancuhan dengan sukatan 3/1. Resin dengan sukatan 3 dan hardener dengan sukatan 1. Sekarang kita boleh bancuh dengan sebati. Pastikan bancuhan sebati supaya resin akan mengeras dengan sempurna. Cecair resin yang telah dibancuh dengan sempurna akan kelihatan sebati dan berkilat. Kemudian, asingkan cecair resin kepada 3 bahagian mengikut kuantiti warna yang diingini. Seterusnya kita boleh masukkan pewarna dan gold flakes. Sukatan kuantiti untuk pewarna kita boleh ikut cita rasa masing-masing. Masukkan pewarna resin mengikut kepekatan warna yang dimahukan. Pewarna boleh didapati di kedai perkakasan ataupun di platform atas talian. Pewarna resin dalam bentuk serbuk mahupun cecair haruslah dikacau sehingga sebati untuk mendapatkan tona warna yang dikehendaki dengan sempurna. Selepas semua dah siap bancuh, sekarang kita desainkan kita punya buku nota. Susun dan tuangkan cebisan kertas emas yang sudah dibancuh mengikut kreativiti. Kemudian tuangkan cecair resin yang sudah dibancuh dengan pewarna sedikit demi sedikit menggunakan sudu plastik. Proses pembuatan seni resin haruslah dilakukan di atas permukaan yang rata bagi mengelakkan cecair resin terkeluar daripada acuannya. Seterusnya, tuangkan lebihan bancuhan ke acuan belakang buku nota dan ratakan ke seluruh bahagian. Sekarang kita kena biarkan selama 24 ke 48 jam. Manakala untuk produk kedua, Shirin akan menghasilkan tempat letak aksesori seperti rantai dan cincin. Tempat letak aksesori ni saya nak buat yang bertemakan lautan. Jadi mula-mula kita boleh letakkan pasir.
Lepas tu kita letakkan cengkerang ataupun kulit siput dan sebagainya lagi. Penggunaan pasir dan cengkerang akan mencantikkan lagi efek lautan kerana kesan timbulnya dapat dilihat apabila cecair resin sudah mengeras. Seperti sebelumnya, asingkan cecair resin ke beberapa bahagian mengikut kuantiti warna yang digunakan. Okey, sekarang kita boleh letakkan pewarna. Saya menggunakan warna biru pekat dan biru cair dan juga warna jernih. Warna jernih ni kita boleh letakkan di pasir. Ratakan cecair resin berwarna jernih ke seluruh bahagian. Pastikan semua pasir dan cengkerang tenggelam supaya hiasan resin dapat mengeras dengan sempurna. Kemudian kita letakkan pewarna biru cair dan biru pekat. Seterusnya, biarkan acuan tersebut keras sebelum meneruskan dengan lapisan yang kedua. Sekarang kita akan buatkan lapisan yang kedua. Untuk lapisan seterusnya, kacau rata pewarna putih yang sudah dicampurkan dengan cecair resin. Mulakan dengan menuang cecair berwarna jernih ke atas lapisan pertama. Kemudian ratakan ke seluruh permukaan sebelum menuangkan cecair resin berwarna putih. Dan yang terakhir, gunakan alat pengering rambut untuk menghasilkan kesan seperti ombak. Gerakkan alat pengering rambut secara perlahan-lahan sehingga cecair resin berwarna putih mula memenuhi ruang. Jadi inilah hasilnya selepas dibiarkan selama 24 jam, resin akan mengeras. Selamat mencuba di rumah. Produk seni resin boleh didapati dengan harga RM40 sehingga RM80. Walaupun masih baru dalam bidang ini, Shirin berharap hasil kreativitinya terus digemari ramai. Dia juga merancang untuk membuka kedai atau galeri bagi mengembangkan perniagaannya di masa akan datang. Sering terdedah kepada cahaya matahari membuatkan wanita gusar akan penampilan diri. Memiliki kulit yang sihat, licin dan berseri sentiasa menjadi keutamaan. Bagaimana untuk mendapatkan kulit yang lembap dan awet muda? Jom ikuti perkongsian tip kecantikan selepas ini. Hai, saya Alia Bastamam. Dah bersedia untuk kembali menikmati dunia luar? Jom kita tampil bergaya dan semestinya dengan kulit yang sihat berseri. Tentu ramai yang rindukan suasana percutian di tepi pantai kan? Inilah inspirasi saya untuk kolaborasi eksklusif bersama Nivea. Saya telah mencipta 7 gaya eksklusif daripada koleksi Alia B Resort 2022 yang diinspirasikan oleh lotion Nivea Super Tan C dan E dan C dan E. Sebabnya, kulit yang sihat berseri ialah aksesori yang paling menawan untuk apa jua gaya. Okey, masa untuk berfashion. Saya dapat macam-macam inspirasi daripada kelembutan yang terasa pada kulit saya setelah saya mencuba lotion vitamin Nivea ini. Saya sukakan kelembapannya. Kulit saya juga terasa licin dan nampak sihat berseri. Lotion Nivea Super Tan ini mempunyai aroma buah-buahan semula jadi yang membawa saya kembali ke pantai eksotik. Kaftan lembut dan beralun ini membayangkan suasana damai di pantai. Berada di pantai juga membuat saya berasa bebas. Dan busana putih elegan ini menggambarkan kebebasan dalam mengekspresi diri juga menyerlahkan seri wajah. Lotion vitamin Nivea C dan E memberikan sensasi kesegaran seperti dalam suasana percutian tropika. Dan busana inspirasi safari ini memang menepati elemen tropika. Saya ciptakan kombinasi biru pastel ini pula untuk menghidupkan mood percutian tropika. Licin berseri, selesa dan yakin. Inilah inspirasi saya daripada lotion vitamin Nivea C dan A. Set ini sangat selesa dipakai ketika bercuti, sesuai dengan trend santai yang popular sekarang. Dan kemeja lilit beralun ini menampilkan gaya seorang wanita yang yakin dan ceria.
Okey, khas untuk Nivea, saya tujukan gaya elegan ini. Ringkas tapi menyerlahkan aura wanita yang yakin seperti wanita Nivea. Itulah dia 7 gaya eksklusif kolaborasi Alia B Resort 2022 bersama Nivea. Gaya tanya dengan aksesori anda yang paling berharga iaitu kulit yang sihat berseri. Okey, sekarang Mira bersama dengan Chef Sulaiman. Chef yang bertugas pada hari ini. Chef, okey, apa hari ini yang Chef akan kongsikan? Ini hari kita nak masak vegetarian alio olio. Nampak tak khas untuk anda yang vegetarian. So sebelum kita mula memasak, mungkin Chef kongsikan pada mereka, pada penonton, apa bahan-bahan dan sukatan. Okey. Ini bawang putih untuk ditumis. Lepas bawang putih kita masukkan bahan-bahan yang sayur yang keras ni lah. Mushroom, kacang, carrot, cauliflower. Lepas tumis, lepas tu kita masukkan spinach puri. Okey, spinach puri ini kita daripada daun bayam. Kita blanch dan kita blender. Kita blanch, lepas tu kita sejukkan dia, lepas tu kita blender dapat dah puri macam ni. Kira ini fresh homemade lah. Selalu ada jual kat luar yang dah siap, betul tak? Ya, betul. Chef pun dah terangkan bahan-bahannya, jadi anda pun mesti tak sabar kan nak tengok cara masak aglio olio ni. Jadi mari kita mulakan, Chef. Pertama kita letak olive oil. Olive oil ni bagus, dia tak ada kolesterol. Kita tumis bawang putih. Sehingga kekuningannya. Bau dia pun dah naik dah. Baru bawang je ni. Okay, selepas itu kita masukkan sayur. Cendawan, brokoli, cauliflower. Kira ni Chef buat untuk seorang makan je lah kan? Ya, betul. Okey, biasa kita yang olio-olio kita bagi daging ataupun ayam. So kita tukar pada kacang. Oh, maknanya inilah bahan rahsia kalau kita tak pakai ayam daging. Ya. Inilah kacang. Ya, betul. Kita saute dulu. Perlu ke kita layukan sayur-sayur ni? Ke setengah masak je? Setengah masak pun okey juga. Sebab panjang lagi dia punya masakan dia. Panjang lagi perjalanan aglio olio kita. Okey, lepas tu kita masukkan puri. Terus dulu. Lepas tu, stop. Bau je dah lapar. Oh, maknanya tadi kata masukkan sayur. Ya. Yang carrot ni? Carrot pun kita masuk juga. Lepas tu baru masukkan spaghetti. Air rebusan sayur tu nak kena sampai kering ke? Tak perlu kering sangat sebab dia dah kering dia macam kering dia punya tak berkuah lah. Okey, dah rata. Dah nampak color, baru kita masukkan olive. Dengan basil. Last sekali baru kita letak parmesan. Oh, campur sekali waktu panas-panas Ya. Oh, siapa cakap vegetarian makanan yang tak sedap? Nampak pun dah sedap tau. Bau dia, tak payah cakap lah. Okey, sudah siap. Tak sampai 10 minit. Mudah sangat. So sekarang ni masa untuk kita hidangkan pula. Siapa cakap tak sedap? Makanan vegetarian ni memang mengenyangkan. Sebab apa, Chef? Tadi Chef kata ada cendawan, ada kacang dan juga sayur-sayuran. Dah lah sedap. Sihat pula tu. Ya, betul tu. Ni Mira tak sabar ni nak tunggu Chef hidangkan spaghetti. Mari kita hidangkan ya. Okey, sayuran dia kita letak bawah dulu. Oh, ini pun teknik juga ni. Kita selalu letak yang pasta, letak nasi dulu yang berat-berat dulu. Rupanya letak yang kecil-kecil ni dulu ya, Chef. Ini teknik lah kan? Ya. Hotel-hotel punya style. Itu simple dia. kan dia. Baru okey. Memang cantik.
penuh warna. Okey. Itu saja. Inilah dia hidangan istimewa vegetarian aglio olio. Pastikan anda mencuba, okey? Terima kasih banyak-banyak Chef Sulaiman atas perkongsian hari ini. Sama-sama. Tanggungjawab memberi nafkah diamanahkan kepada suami iaitu ketua keluarga yang wajib menjaga kebajikan isteri dan anak. Walau bagaimanapun, nafkah tidaklah bersifat mutlak kerana setiap orang berbeza kemampuannya. Bersama Ustaz Dasuki Abdul Rani berkongsi mengenai bagaimana nafkah bagi seorang isteri yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Nafkah isteri yang bekerja ini asalnya kita kena faham bahawa dalam Islam isteri tak bekerja, isteri berada kat rumah. Tetapi bila seorang isteri itu dia nampak ada kelapangan dan ada ruang untuk dia membantu suami, maka dia bolehlah minta dengan suami supaya dia nak bekerja dan dia nak membantu rumah tangga dia. Suami pula bila melihat isteri dia bekerja dan membenarkan isteri dia berkerjaya, maka di waktu itu janganlah dia lepaskan tanggungjawab dia. Tanggungjawab utama dalam rumah tangga ini ialah suami tersebut mestilah terus berterusan menafkahi. Dalam erti kata bahawa tidaklah bila seorang isteri itu bekerja maka terlepaslah tanggungjawab seorang suami untuk memberi nafkah. Dia tetap berterusan perlu memberi nafkah dalam kekeluargaan dia. Suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri mengikut kemampuan masing-masing. Ada 3 nafkah yang wajib disediakan oleh suami kepada isteri dan keluarganya, iaitu tempat tinggal yang selamat, pakaian yang menutup aurat dan juga makan minum yang halal. Manakala harta benda isteri tidak menjadi satu tanggungjawab untuk isteri memberi kepada kekeluargaannya. Kerana yang ni dipanggil sampingan yang dibawa masuk dalam kekeluargaan. Harta benda isteri, gaji dia ataupun yang disebut dengan apa sahaja yang dimiliki oleh seorang isteri, harta pusaka dia dan sebagainya, tidaklah selayaknya untuk diambil oleh suami, untuk dimasukkan dalam kekeluargaannya. Suami jangan ambil harta benda isteri, termasuk gaji dia, termasuk yang disebut dengan kelebihan yang ada pada dia. Berdosa kalau sekiranya kita merampas ataupun kita mengambil tanpa diberi dalam keadaan sumbangan pada kekeluargaan. Kita memaksa isteri kita membayar rumah sewa, membayar bil api, bil elektrik dan sebagainya. Ataupun kita membayar yang disebut dengan kita ambil duit dan tanpa kita memberi harta benda dan juga tempat tinggal yang sesuai pada isteri dan juga anak-anak kita. Ataupun kita dalam masa yang sama kita memerah tenaga dia, usaha dia yang dikerjakan itu untuk diri kita. Biarpun si isteri mempunyai pendapatan yang lebih besar daripada suami, nafkah kepada pasangannya tetap wajib diberi. Bahkan kita diajar supaya jaga dua-dua. Nafkah yang disebut dengan zahir yang kita mesti jaga tadi, demikian juga nafkah yang disebut dengan batin. Nafkah batin maknanya wajib untuk mententeramkan jiwa seorang isteri. Ini tanggungjawab suami yang mesti dijaga. Tanggungjawab batin ini bukan sekadar dalam hubungan yang disebut dengan dalam di atas katil saja, tidak. Tetapi hubungan yang disebut dengan hati dengan hati. Jaga perasaan isteri yang disebut dengan ketenangan pada jiwa seorang isteri, ataupun kita jaga yang disebut dengan hubungan kekeluargaan dia dan juga kekeluargaan kita. Nasihat isteri mesti berterusan. Orang perempuan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia diciptakan daripada tulang yang bengkok, dan bila kamu berkeras dengan dia, tulang tersebut dia akan patah. Kalau sekiranya kamu berlembut sangat dengan tulang tersebut,
dia akan bengkok sampai bila-bila. Allah jadikan seorang suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ini pemimpin kepada orang perempuan. Bila dia pemimpin pada orang perempuan, maka menjadi tanggungjawab seorang suami ini menafkahi isteri walaupun dia bekerja ataupun dia tidak bekerja. Cik Juwita? Ya. Ini dia dokumen yang Cik Juwita minta tadi. Thank you. Ada apa yang boleh saya bantu? No. Mimi? Lebih-lebih lagi lah dalam hidup, dalam suasana moden kita ini, masyarakat kita ini sentiasa sibuk dengan kerjaya sehingga meninggalkan yang disebut dengan keutamaan dalam berkeluarga. Saya ingin pesan pada isteri, jangan mana-mana isteri, jangan sibuk dengan berkerjaya sehingga mengabaikan tanggungjawab dalam berkeluarga. Keluarga itu besar dibandingkan dengan menjaga tanggungjawab berkerjaya. Kadang-kadang orang kita sibuk nak jaga kerjaya sehingga dia lupa tanggungjawab dia terhadap rumah tangga dia, mengabaikan kekeluargaannya. Sehingga kan dia rasa bahawa keluarga dia tu tak menjadi besar dalam hidup dia. Dia lebih utamakan kerja dia, meninggalkan tanggungjawab yang paling asas seorang isteri kepada ibu, kepada anak-anak dan juga isteri kepada seorang suami dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kalian dirahmati, diberkati oleh Allah dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati dan dirahmati sepanjang masa dalam kehidupan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Berjaya Times Square Hotel kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Seperti biasa, teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri, teruskan jaga SOP. Assalamualaikum. Bye. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran